Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih banyak kerana sudi datang untuk menonton video saya pada hari ini. Dan seperti biasa, bagi mereka yang baru pertama kali datang untuk menonton ke channel saya ataupun mereka yang masih lagi belum subscribe, saya mohon jasa anda untuk subscribe ke channel saya. Dan bagi mereka yang dah subscribe, saya mohon anda untuk kongsikan video ini kepada rakan-rakan serta ahli keluarga anda. Semoga apa yang saya nak kongsikan sedikit pada petang ini adalah satu perkongsian yang bermanfaat untuk kita semua, insyaAllah. Okey, jadi sesi menandatangani memorandum ataupun Memorandum of Understanding MOU di antara PGR dan juga GHRF telah pun selesai sekitar hampir pukul 1 petang tadi. Okey, yang mana sesi MOU ini telah pun dilakukan di sebuah dewan, dihadiri oleh wakil-wakil daripada PGR, wakil-wakil daripada GHRF dan juga sebilangan besar daripada wakil pencarum KWSP. Okey, jadi dari segi yang pertama sekali, sedikit ulasan berkenaan MOU ini adalah satu perkara yang baik, yang mana PGR telah pun mendapat tambahan lagi sokongan daripada sebuah lagi NGO dan satu persefahaman understanding telah pun dinyatakan dalam bentuk documented, telah pun ditandatangani, yang mana kita tahu PGR sebelum ini telah pun mendapat sokongan daripada PPIM, Persatuan Pengguna Islam Malaysia. Kemudian kita ada juga sokongan daripada NGO 4PM, kemudian ditambah lagi dengan GHRF. Okey, kombinasi ataupun sokongan daripada NGO-NGO yang lain ini, orang kata satu langkah untuk mengukuhkan lagi tuntutan pengeluaran KWSP secara bersasar yang dibawa oleh pihak Pertubuhan Gagasan Inovasi Rakyat. Ianya adalah satu langkah yang sangat baik dan juga sangat bagus untuk dilaksanakan. Okey, jadi yang keduanya adalah berkenaan yang paling menarik perhatian saya berkenaan dengan sesi perkongsian daripada kalangan pencarum itu sendiri di dalam MOU ini, yang mana apa yang menarik perhatian saya adalah jika kita lihat daripada mereka, daripada kalangan pencarum yang hadir di dalam sesi tanda tangan MOU ni, kebanyakannya adalah daripada kalangan M40 ke atas sehingga kepada bekas golongan T20, yang mana mereka ini berkongsikan tentang keadaan mereka sekarang ini, betapa susahnya mereka dalam tempoh pandemik COVID-19 dan juga PKP kerana kehilangan pekerjaan ataupun mengalami pengurangan pendapatan, dan ada juga menceritakan berkenaan dengan isu kesihatan, terpaksa berhenti kerja dan sebagainya. Malah wang simpanan mereka juga telah pun habis kerana sehingga hari ini dari segi pendapatan, sama ada mereka tidak mempunyai pendapatan ataupun mengalami pengurangan pendapatan, tetapi dari segi liability, hutang-hutang ni adalah hutang-hutang yang masih lagi kekal pada tampuk yang lama, iaitu pada dasar T20 mereka sebelum ini. Ini bukan salah mereka, sebab pada waktu mereka berhutang itu mereka berada dalam keadaan yang mampu. Okey, dan kita tidak boleh menjangkakan apa yang akan berlaku pada masa hadapan. Okay. Jadi apa yang menarik perhatian saya daripada perkongsian ini adalah jika kita lihat sebarang respon daripada kenyataan pakar sebelum ini ataupun daripada kerajaan memfokuskan tentang isu-isu baki pencarum yang kurang pada bawah RM10,000 dan sebagainya, yang mana mungkin kita boleh kaitkan baki ini dengan dua perkara, iaitu mereka ini adalah daripada kalangan pencarum yang muda, yang mungkin baru beberapa tahun ataupun bawah 5 tahun saja mencarum, baru bekerja, ataupun mungkin juga daripada kalangan pencarum yang berpendapatan sekitar golongan B40 ni. Okey, tetapi realitinya apabila ada tuntutan pengeluaran secara bersasar, kita lihat ramai T20 sebenarnya mereka ini mungkin tidak bersuara sebelum ini kerana mereka mungkin orang kata berfikiran macam tadi, ada beberapa yang berkongsikan dia rasa macam tak perlu nak bercerita sebab dia rasa macam susah kerajaan nak luluskan dan juga perkara-perkara yang lain. Tetapi sehingga ke hari ini apabila keadaan semakin mendesak dan juga pelbagai perkara datang sekaligus yang kata membebankan mereka ini, mereka datang ke sesi ini dan berkongsi luahan hati mereka. Jadi ini menunjukkan bahawa pengeluaran ini juga orang kata dituntut juga oleh golongan-golongan daripada kalangan M40 dan juga T20 ini. Sebab itu dalam satu penjelasan yang lebih mudah adalah jika kita lihat sehingga hari ini tidak ada sebarang pakar ekonomi pun, pensyarah dan sebagainya ataupun pihak kerajaan pun boleh mengeluarkan sebarang kenyataan yang menafikan
kebolehlassanaan terhadap pengeluaran kedai BSP secara bersasar, yang mana bersasar ini adalah bagi mereka yang terkesan, yang tidak etik mencarum dan sebagainya. Mereka tidak menafikan yang perkara ini orang kata tak boleh nak dilaksanakan dan sebagainya. Mereka tidak memberikan sebarang respon, yang mana kita lihat semakin hari semakin ramai orang, semakin ramai individu yang berkongsikan apa yang mereka alami, seperti apa yang telah diceritakan sebentar tadi. Jadi dengan apa yang telah dikongsikan ini tadi, saya sangat berharap pihak-pihak daripada kalangan, tak kisahlah pakar ekonomi, daripada NGO yang lain, daripada pihak kerajaan, kedai BSP dan sebagainya, seharusnya anda perlu mempertimbangkan tuntutan pengeluaran secara bersasar ini dalam kadar yang sangat segera, kerana kita telah lihat banyak mereka yang orang kata terkesan dan sebagainya, dan apabila kita menyemak latar belakang mereka ini, seperti kadang-kadang kalau kita join di live TikTok saja dan sebagainya, apabila ditanyakan mereka ini adalah daripada kalangan ibu ataupun bapa tunggal. Kadang-kadang status ini terjadi dalam tempoh pandemik COVID-19, baru saja bertukar status 1 tahun ataupun 2 tahun, disebabkan oleh isu-isu keuangan yang dihadapi oleh mereka ini, menyebabkan salah seorang daripada pasangan mereka, sama ada si suami ataupun si isteri ini, mungkin merasakan tidak boleh lagi nak bertahan dan sebagainya, dan mereka ini terpaksa berpisah dan juga sebagainya. Jadi selain daripada kesan dalam bentuk ekonomi, keuangan dan sebagainya, isu-isu berkaitan dengan sosial, hubungan di antara kekeluargaan, dengan isteri, dengan anak-anak, dengan ahli keluarga dan sebagainya, ini juga harus diambil kira oleh pihak kerajaan kalau kata mereka merasakan pengeluaran ini tidak wajar dilaksanakan. Dengan segala apa yang telah dikongsikan, segala apa sokongan dan sebagainya, yang paling penting daripada hati pencarum itu sendiri, saya melihat pihak kerajaan memang tidak mempunyai sebarang pilihan lain untuk mengeluarkan sebarang kenyataan bagi menolak untuk melaksanakan pengeluaran kedai BSP secara bersasar ini, dan pengeluaran ini harus dilakukan dengan kadar masa yang segera. Jika ada perlu pindaan terhadap akta dan sebagainya, perkara itu harus dilakukan dalam masa yang segera. Namun dalam masa terdekat ini, satu orang kata langkah jangka masa pendek daripada kedai BSP juga perlu dilaksanakan kepada golongan-golongan yang bersasar ini. Jadi itu saja sedikit perkongsian yang saya nak sampaikan pada hari ini. InsyaAllah jika ada sebarang perkembangan terbaru, saya akan berkongsikan kepada anda semua kelak. Bagi mereka yang mempunyai sebarang persoalan, sebarang masalah ataupun sebarang komen, anda boleh utarakan di ruangan YouTube saya, Firdaus Selamat, TikTok saya, Firdaus Selamat 85, ataupun di Facebook saya, Firdaus Selamat Channel. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.